Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah naltaqi maratan ukhra. Kita jumpa sekali lagi dalam halaqah kita, dalam pertemuan kita, iaitu pertemuan kita, program kita, iaitu syoknya Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah kerana bersama saya dan channel ini. InsyaAllah, jangan lupa sebelum kita mulakan, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Semoga sentiasa ceria, sentiasa dirahmati Allah. Dan saya mohon jasa baik tuan-tuan, puan-puan semua, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share kita punya program ini. InsyaAllah mudah-mudahan ramai yang akan dapat manfaat dia, insyaAllah. Okey, tanpa melengahkan masa, hari ini kita nak tengok kepada perkataan yang lain pula. InsyaAllah hari ini kita nak lihat pada ayat yang ketujuh dalam surah Al-Fatihah, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang bermaksud iaitu jalan-jalan yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka, bukan jalan-jalan yang dimurkai dan bukan jalan-jalan orang-orang yang sesat. Okey, jadi kita nak lihat perkataan apa hari ini? Kita nak lihat perkataan al-maghdubi, those who earn your wrath. Yang bermakna siapa yang dimurkai. Okey, kita nak lihat seperti mana kita rujuk ke dalam tafsir Al-Misbah. Siapakah orang, apakah maksud al-maghdub? Al-maghdub yang dimaksudkan dalam surah Al-Fatihah ini. Baik. Kalau kita lihat dalam tafsir Al-Misbah, penulis tafsir mengatakan bahawa al-maghdub berasal dari kata ghadaba, huruf ghin, huruf dad, huruf ba, ghadab. Yang dalam pelbagai bentuk dia maksud dia seragam. Namun semua dia tak maksud, minta maaf, dalam pelbagai bentuk dia mempunyai banyak maksud, dan maksudnya mengikut ragam-ragam yang tertentu. Namun semuanya mengesankan sesuatu yang bersifat keras, kokoh dan juga tegas. Singa kata dia. Kalau dalam bahasa Indonesia, banting, batu gunung, sesuatu yang merah padam. Ingat wajah yang merah padam tu? Kesemuanya digambarkan melalui kata ghadab. Jadi oleh kerana itu, al-ghadab adalah sifat keras, tegas, kukuh dan sukar tergoyah yang dilakukan oleh pelakunya terhadap objek yang disertai dengan emosi. Jadi tuan Nabi kata, ada keadaan Nabi kata la taghdab, jangan marah. Bukan maksud tak boleh marah, ada ketika. Jadi sikap itu apabila diletakkan kepada manusia dinamakan sebagai marah, amarah. Tapi bila dipergikan kepada Tuhan, dia tak kata marah, maka diterjemahkan kepada murka. Sebab marah tu dengan emosi, murka itu kalau ikut Allah dia tidak dengan emosi. Maksudnya bukanlah seperti amarah makhluk yang lahir kerana emosi. Okey, dahulu kalau kita lihat dalam tafsir ni, kata dulu para ulama salaf, yakni yang hidup pada abad pertama dan kedua hijrah, dia tak nak tafsir kata-kata seperti ini. Tapi ulama yang datang kemudian, dia faham apabila Allah sambil menjauhkan daripada Allah SWT segala sifat kekurangan, laisa kamitslihi syai', dia tak sama dengan sesuatu. Dia jauh Allah daripada sifat kekurangan, sifat yang dapat di sana makhluk. Jadi mereka faham dia dalam erti kehendak untuk melakukan tindakan keras, tegas terhadap mereka yang bangkang perintah dia. Jadi dengan kata lain, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, dia maksudnya ancaman seksa yang puncaknya adalah bersangkutan yang pasti merasakan dijatuhkan kepada mereka yang siapa yang kuat perbuatannya sangat jahat, iaitu mempersekutukan Allah dengan memasukkan dan mengekalkan mereka dalam neraka. Tingkat yang lebih rendah dari ghadab adalah tidak senang. Jadi sejarah dan pengalaman sehari-hari buktikan bahawa ketaatan kepada Allah, atau dengan kata lain, melaksanakan kebenaran dan kebajikan, menghasilkan balasan, yakni imbalan yang baik. Kalau bukan pada saat itu, paling tidak pada akhirnya. Jadi demikian pula pembangkangan terhadap kebenaran menimbulkan penyesalan. Bahkan sisaan paling sedikit adalah sisaan batin. Kalau bukan sesaat sudah pelanggaran itu, maka tentulah pada akhirnya. Okey, kemudian kita lihat sebelum penulis tafsir bincangkan panjang sikit, siapa al-maghdub alaihim ni? Ayat ni tak jelas. Sementara ulama tafsir berdasarkan keterangan suatu hadis, Nabi SAW menyatakan bahawa mereka adalah orang-orang Yahudi sebab mereka tahu kebenaran. Tapi mereka tolak setelah dapat kebenaran. Maka mereka dimurkai oleh Allah. Al-Quran juga menceritakan bahawa orang-orang Yahudi, bahkan dalam surah Al-Baqarah selepas surah Al-Fatihah, panjang cerita pasal orang Yahudi ni.
Apa yang mereka, penentangan mereka yang buat, kecurangan yang mereka lakukan. Jadi orang Yahudi ni mereka kenal kebenaran namun mereka tak nak ikut. Jadi mereka dimurkai. Atas dasar ini para ulama tafsir memperluaskan pengertian al-maghdubi alaihim sehingga mencakup semua yang telah kenal kebenaran tetapi dia enggan ikut. Maka dia adalah orang yang dimurkai. Jadi kita pun kalau kita dah tahu kebenaran kita tak ikut, maka kita na'udzubillah termasuk dalam golongan orang yang dimurkai. Jadi memang penjelasan Rasulullah SAW tentang erti ayat di atas hanya sekadar sebagai contoh konkret yang beliau angkat daripada masyarakat beliau supaya manusia boleh tengok contoh. Mereka jangan ikutlah contoh tersebut, contoh buruk jadikan sempadan. Jadi mereka lah orang-orang yang wajar dapat siksaan atau ancaman siksa Tuhan kerana perbuatannya. Jadi penjelasan Rasulullah ini tentu bukannya bererti bahawa seluruh Bani Israel tak mendapat murka. Bukan semua orang Yahudi jahat. Yang mendapat murka hanyalah mereka yang melakukan pelanggaran. Yang mendatang kebenaran tak ikut. Sebaliknya orang yang bukan Yahudi apabila melakukan pelanggaran yang sama tentu terancam pula dengan murka yang sama juga. Murka dan nikmat Allah tak dibahagi atas dasar bangsa, rupa, keturunan, tapi atas dasar niat dan tingkah lakukan. Ada hadis Nabi kata innama a'malu binniyat. Setiap sesuatu tu tergantung pada niat dia. Jadi Al-Quran tegaskan berdasarkan sejarah membuktikan bahawa sunatullah yang berlaku ke atas orang terdahulu sebelum kamu dan kamu sekali-kali tidak akan menjumpai perubahan pada sunatullah. Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 62. Jadi wajar sekali tuan-tuan puan-puan muslimat Rasulullah SAW memberi contoh itu. Orang Yahudi kerana dari 24 kali kata ghadab dalam pelbagai bentuk yang tercantum dalam Al-Quran, 12 kali adalah dalam konteks membicarakan tentang pengingkaran pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi. Sedang sisanya berkisar pada pembicaraan tentang amarah sebagai naluri manusia atau murka Tuhan yang ditujukan kepada orang-orang musyrik atau penyembah berhala, orang munafik yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW atau bahkan orang-orang Muslim yang melakukan pelanggaran tertentu. Jadi menurut penulis tafsir ini melihat penggunaan dan konteks tersebut wajar bila Yahudi ini dijadikan sebagai contoh yang konkret untuk erti al-maghdubi alaihim. Jadi setelah kita selusuri ayat-ayat Quran dapat disimpulkan bahawa pelanggaran orang Yahudi yang mengakibatkan murka Tuhan mencakupi apa? Pertama, menurut penulis tafsir ini mengingkari tanda-tanda kebesaran ilahi. Itu pertama. Dia bunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Itu kedua. Yang ketiga, iri hati, bangkang akibat anugerah Allah untuk orang lain. Macam iblis tak suka Nabi Adam dari khalifah. Nombor 3. Nombor 4, dia bantah keterangan Rasul. Nombor 5, mempersekutukan Allah dan mempersonifikasinya dalam bentuk pelanggaran itu. Mereka mempersonifikasikan dia, mereka sekutukan Allah dan dalam bentuk apa? Menyembah anak lembu betina tu. Patung anak lembu betina. Jadi keenam, melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam perolehan rezeki seperti rasuah. Ketujuh, menyalahgunakan kekuasaan dan banyaklah lagi. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang juga dikaitkan dengan murka Tuhan tetapi dikemukakan bukan dalam konteks perbicaraan menyangkut orang Yahudi adalah pertama, bunuh orang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang benar. Tak semestinya orang Yahudi terbuka pada semua. Bersangka buruk kepada Tuhan serta meragukan kehadiran bantuannya. Ketiga, lari dari peperangan iaitu perjuangan membela kebenaran. Keempat, murtad atau memilih kekufuran sebagai ganti keimanan atau menentang ajaran agama yang benar, yang hak. Kelima, perzinaan yang dilakukan oleh wanita yang sedang terikat perkahwinan tanpa bertaubat. Jadi dalam ayat ke-7 surah Al-Fatihah ni tak jelas siapa yang dimurkai Tuhan itu. Namun dari penerusan seperti yang dilakukan atas, kita dapat menemukan bahawa siapa yang melakukan pelanggaran semacam itu, seumpama itu pasti dimurkai Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sisi lain, perlu ditegaskan bahawa walaupun telah ditemukan macam-macam pelanggaran yang mengakibatkan ghadab, yakni murka Tuhan, tapi itu bukan bererti bahawa hanya pelanggaran yang disebutkan itulah yang dapat mengakibatkan dosa atau siksa Tuhan, kerana masih banyak lagi sebenarnya pelanggaran lain yang tidak dikaitkan secara tegas dengan kata ghadab. Masih banyak siksa dan kegagalan di hidup yang dialami seseorang yang bukan sebagai akibat pelanggaran-pelanggaran yang disebut di atas. Jadi kembali kepada redaksi ayat ghairul maghdubi alaihim, yang ini bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Kalau di atas telah dijelaskan siapa yang mendapat murka berdasarkan penulis tafsir, kini kita dapat lihat. Kita mungkin akan bertanya, siapa sebenarnya yang murka? Sebab tak bagi tahu siapa yang murka. Agaknya cukup jelas bahawa yang murka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jika demikian, mengapa ayat ini tidak menyebutnya secara langsung? Jadi menurut redaksi ayat ke-7 ini, kata penulis tafsir, Allah SWT ajar manusia agar tidak menisbahkan sesuatu yang negatif kepada Allah. Itu dia. Ketika berbicara tentang nikmat, secara tegas menyatakan bahawa sumbernya adalah Allah. Perhati firman dia, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Engkau tu merujuk domain dia kembali kepada Allah. Tapi ketika berbicara tentang murkanya pelakunya,
tidak dijelaskan siapa dia. Jadi ayat ni tidak menyatakan jalan orang yang telah engkau murkai, tetapi yang dimurkai. Sebab apa? Penganugerah nikmat adalah sesuatu yang terpuji sehingga wajar disenangkan kepada Allah, sedang yang murka secara umum dapat dikatakan buruk dari segi manusia kerana itu tidak disandarkan kepada Allah. Itu. Rasulullah SAW mewasiatkan pada salah seorang sahabat beliau, dia kata jangan marah. Sebab itu tak disandarkan kepada Allah directly. Sebab murka Allah tak sama dengan murka manusia. Jadi kadang-kadang murka manusia, orang cakap sikit pun kita dah marah dah. Ini macam tu. Jadi Al-Quran puji orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan menjadikan kemampuan ini sebagai salah satu ciri ketakwaan. Dan surah Al-Imran ayat 134, dan tak silap itu antara orang yang sabar menahan kemarahan ini, dia juga boleh masuk syurga. Wallahu a'lam. Demikian kita selesaikan perbincangan kita berkenaan ghadab. Ghadab bermakna marah. Demikian saja perbincangan kita dalam pertemuan kita ini, halaqah kita, episod kita, iaitu shortnya Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ayat-ayat ni, kita baca, kita lebih bertambah dapat merasai feel kita membaca Al-Quran, kita dapat short bacanya Al-Quran. InsyaAllah jangan lupa subscribe, jangan lupa sebarkan video ini jika tuan-tuan rasa, tuan-tuan puan-puan rasa bermanfaat, sebarkan. Dan tolong subscribe sebab kami berhasrat kalau boleh nak dapat sampai 100 subscriber, cuba supaya kami boleh tukar link tu menjadi nama channel kami sendiri, iaitu Al-Bukhari Training Center. Mudah-mudahan Tuhan merahmati semuanya, insya-Allah. Kita jumpa lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Tuan-tuan doakan saya semua, insya-Allah. Saya minta maaf atas segala kesilapan. Insya-Allah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.